Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mati tuan-tuan imam, masih berkuasa ya. Selain daripada ini Ustaz Haji Muhammad Nasir bin Haji Osman. Kami semua dijaga masing-masing berpegawai Tuan Haji Muhammad Haji muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada ini masih kita dapat bersama Haji Allah ini. Salam kasih sayang Allah kepada kaum kita berikan kelapangan masa, berikan kesehatan terbaik dan beri taufik hidayahnya untuk kita hadir Allah ini menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Khususnya pada malam ini kita akan teruskan kajian kita biasa bagi kita. Terus hari ini muka surat tak tebal, muka surat 38. Tak tebal ya, muka surat 38. Kita mimpi akan sabda insyaAllah ya. Mudah-mudahan bersama juga memanfaatnya dan doakan saudara-saudara kita juga berikan taufik hidayahnya untuk hadir dalam majlis ini dan jadikan khusus di masjid ini insyaAllah ya. Jadi saya rasa tak ada apa yang saya malukan. Terima kasih Ustaz dan hadir masjid bergosip kepada Allah Rahmat kasih sayangnya pada Ustaz Muhammad insyaAllah dan kepada kita semua ya insyaAllah. Itu saja kita sampaikan majlis ini kepada Ustaz. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait Rasulullah sahabat Rasulullah sami'na arwah dan syaikh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Sambungan kitab Syairus Salikin muka surat 16. Muka surat 16 iaitu yang kedua kan. Kedua tak? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharin amin. Yang kedua, yakni yang kedua daripada adab orang yang alim mengajar ilmu. Yang mana yang pertama dahulu iaitu menanggung ihtimal, menanggung, menerima sesuatu yang datangkan oleh muridnya. Yang kedua, luzumul hilm. Luzumul hilmi itu adalah melazimi sifat halim. Sifat halim adalah sifat yang tidak tergesa-gesa. Halim dia lebih kurang ataupun halim itu ada dalamnya sabar. Halim itu ada dalamnya tidak tergesa-gesa menghukum. Cari dulu kepastian. Itu halim ya. Sifat halim ini ada dalamnya sifat sabar. Luzumul hilm yakni sayugia bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilm, iaitu tiada lekas marah. Di sini dia huraikan tiada lekas marah. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Jadi hari itu kita dah sebut dah bahawa Al-Imam Al-Ghazali dia menuliskan adab-adab ini lebih kepada adab yang khusus. Sebelum ini ada disebut ada 3. Yang pertama dulu adab dengan diri sendiri.
Kemudian adab murid dengan guru, yang mana bila kita baca sebelum ini, segala panduan itu lebih kepada khusus, ataupun kita kata guru yang khusus, guru yang murabbi, ataupun kita katakan bahawa kitab Sairus Salikin adalah kitab untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan istilah yang lain, kitab Sairus Salikin adalah kitab berbicara tentang jalan-jalan, kaedah-kaedah untuk sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dah sebut dahulu dah bahwasanya makrifat itu adalah satu tuntutan dalam agama. Dan kata-kata masyhur, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah makrifat kepada Allah. Jadi awal-awal orang itu beragama adalah makrifat kepada Allah. Tidak boleh kita nafikan. Seseorang yang tidak beriman kepada Allah, bagaimanakah caranya dia beriman? Ataupun bagaimanakah caranya seseorang itu memeluk agama Islam? Yang mana agama Islam itu adalah agama din. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Quran, "Innad dina 'indallahil Islam." Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam wa man yabtaghi ghairal Islami dinan. Allah Taala berfirman, barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Jadi bagaimana seseorang itu dikatakan memeluk agama Islam? Maka kita kata tidak mungkin seseorang itu memeluk agama Islam kecuali dia telah mengenali Tuhannya. Tidak mungkin seseorang itu memeluk agama Islam kecuali dia telah mengenali Rasulnya. Dua ini syarat orang masuk Islam. Kenal dan tahu tentang Tuhan, dan kenal dan tahu tentang Rasul. Tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah kecuali dia telah mengenali Tuhan yang sebenar. Jadi mereka, apabila mereka mengimani, meyakini bahawa Tuhan itu esa, mereka meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita katakan mereka itu telah makrifat kepada Allah. Mereka telah kenal, mereka telah faham bahawa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Maka kata-kata diterima. Kata-kata yang mengatakan awwaluddin ma'rifatullah, yang diterima. Awal-awal agama adalah kenal Allah. Dan tidaklah seorang itu menyaksikan keesaan Allah, menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad kecuali mereka kenal. Mereka nak faham, mereka yakin, mereka kenal. Sebab itu dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenali Allah. Bagi orang yang menyembah selain daripada Allah, maka kita kata mereka belum mengenali Allah. Sebab mereka menyembah yang lain daripada Allah. Mereka beriktikad bahawa Isa itu anak Allah, Maryam itu isteri Allah. Jadi mereka belum mengenali hakikat ketuhanan. Mereka tak kenal, mereka tak faham. Sehinggalah seseorang itu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sama ada dalil-dalil yang dia dapat dari pelbagai, ataupun dia meyakini Al-Quran, dia yakin pada Al-Quran, maka Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu esa. Maka dia kenal Allah melalui Al-Quran. Mengenali Allah daripada akal, pemikiran. Maka kita kata ini adalah ma'rifatullah. Tetapi dibincangkan oleh para ulama dengan lebih mendalam, maka mereka mengatakan ma'rifatullah itu ada dua bahagian. Ma'rifatullah ada dua bahagian.
Yang pertama, ma'rifatul ilm. Ma'rifatul ilm. Kita kenal Allah dengan ilmu. Ya. Apa maksud ilmu? Apa maksud ilmu? Ilmu bermaksud keyakinan dengan dalil. Itu maksudnya ilmu. Ya. Ataupun yakin, ilmul yakin kita kata. Ilmul yakin. Kita tahu bahawa dalam rumah tu ada orang. Kita yakin dan kita ada ilmu. Apa maksud ada ilmu? Maksud dia ada dalil. Dia ada dalil yang boleh diterima. Dia meyakini dan dia tahu. Dalam rumah tu dia tahu mesti ada orang punya lah. Ya. Mana tahu? Dan tahulah, tak boleh. Ya. Mana tahu dan tahu jelah, tak boleh. Bila tahu ilmu mesti ada dalil. Ya. Ada masuk dah maghrib. Mana dia tahu? Saya dah tahu dah maghrib dah masuk. Boleh buka dah. Dia dah tahu dah maghrib masuk. Bila kita tanya, macam mana kamu tahu maghrib dah masuk? Dan tahulah, jangan banyak tanya. Tak boleh. Macam mana tahu? Jam lah. Ini bukan jam lelong lah, Rolex lah. Saya nak gambarkan waktu tepat lah. Waktu tepat. Dah jam dah masuk 5 minit dah. Ni dalil. Dia tahu bahawa dah masuk waktu. Mesti ada dalil dia. Ni. Dah masuk maghrib dah. Mana tahu? Dia tak pakai jam. Alah, tahulah masuk maghrib. Mana tahu? Tengok matahari dah terbenam. Ada tanda maghrib masuk, matahari terbenam. Jadi ilmu, maksud ilmu kita tahu dengan dalil. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu Allah Taala itu wujud, bila kita tahu serta yakin bahawa Allah Taala itu Esa, bermaksud ilmul yakin. Yakin kita dengan ilmu. Bila kita tahu Allah Taala Esa, bak dalil. Bagi dalil. Sebab tu dalam ilmu tauhid, iman tanpa dalil itu iman taklid nama dia. Iman ikut-ikutan. Jadi khilaf ulama, iman taklid ini diterima atau tidak. Sebagian ulama kata tak diterima, sebagian kata diterima. Mana khilaf ulama. Jadi yang nama dia iman, yang nama dia yakin, setiap orang mesti ada dalil sendiri. Macam orang tawaf di Kaabah Al-Musharrafah. Apa syarat sah tawaf? Yakin 7 kali pusing. Dia yakin. Dia kira tasbih. Dia tak boleh bersandar kepada kawan. Syarat dia. Kawan dia kata 7, 6 kata dia. Kawan dia kata 7, dia rasa 6 lah. Jadi yang kata 7 dah. Yang kata 6 tambah satu lagi. Sebab yang dia tahu 6. Yang dia perasan 6. Dia kira-kira 6. Kawan dia kira-kira 7. Jadi macam mana? Dia pakai kau lah. Tak boleh. Sebab tawaf memerlukan keyakinan sendiri. Dia boleh pinjam orang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yakin dengan sendiri. Macam mana kau yakin Allah Taala ada lah? Entah dah imam tu khabar yang tu dia ikut lah. Itu iman taklid nama dia. Kita mesti membina keyakinan sendiri. Jadi yakin kepada Allah sama ada dengan akal atau dengan Al-Quran. Yakin Allah Ta'ala Esa. Kalau Allah Ta'ala dua, binasalah alam ni. Mana mungkin? Kita fikir tu. Mana mungkin Allah Ta'ala kat langit ada seorang, Tuhan kat langit ada seorang, Tuhan kat bumi ada seorang, binasalah alam ni. Tuhan langit kata, Tuhan hujan, Tuhan bumi kata, dan tak nak hujan. Beramak lah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah berikan perumpamaan sebegitu. Orang yang menyangka bahawa ada lebih pada seorang Tuhan, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, la fasadata. Binasa alam ni kalau ada dua Tuhan. Ikut logik akal dia. Jadi kita katakan itu disebutkan ma'rifatul ilm. Ma'rifatul ilm. Kita tahu kewujudan Tuhan. Kita tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah
meletakkan cara untuk kenal Allah. Wa mimma yajibu 'alal mu'min. Dalam kitab Ummul Barahin dia mengatakan wa mimma yajib, sebahagian daripada wajib, sebahagian daripada sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Mana sifat wajib Allah banyak, tapi dia meletakkan sebahagian, mana paling tidak pun inilah 20 sifat ini yang perlu kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dalam Al-Quranul Karim. Untuk menyempurnakan pengenalan kita terhadap Allah itu, maka disusun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Ditambah lagi kaunuhu muridan kaunuhu. Jadi untuk apa? Untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala tu macam mana dia tu. Jadi kita belajar. Semua itu telah dicedok dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala tu qidam, sedia kala, baqa, tidak binasa, wahdaniyah, esok, qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan zatnya sendiri. Semuanya ambil dari Al-Quran. Sifat 20 itu diambil daripada ayat muhkamat. Tak kehebat ahli sunnah wal jamaah. Dia tak cukup ahli sunnah wal jamaah, kena sebut ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ni 9 dah letak tontoran macam tu kan. Senang orang tahu. Kata ulama, Allahumma salli dalam kitab, kata ulama ahli sunnah wal jamaah, iza utliqa ahli sunnah wal jamaah, iza utliqa ahli sunnah wal jamaah, bila orang sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan itu adalah al-Asy'ariyah dan juga Abu Mansur al-Maturidiyah. Kata ulama, bila disebut ahli sunnah wal jamaah, apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah golongan al-Asy'ariyah. Nanti dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah. Maka telah pun diletakkan sifat-sifatnya wajib yang kita belajar untuk menyempurnakan makrifah kita kepada Allah, makrifah ilmiah nama dia. Apa hukum dia? Fardu ain. Untuk mengetahui tentang Allah, Allah itu maha mendengar. Tahu kita Allah Ta'ala mendengar, dan mendengarnya Allah tidak ada batas dia. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas dia. Allah Ta'ala mendengar sampai suara hati kita. Allah Ta'ala melihat sampai ke dalam hati kita. Kita tahu dan kita yakin dengan dalil Al-Quran ataupun dengan akal kita. Maka kita makrifat kepada Allah secara ilmu. Maka dinamakan ma'rifatu ilm. Maka ilmu tasawuf membicarakan tentang makrifah juga. Kita kata ma'rifatullah adalah perbicaraan ilmu tauhid. Buka kitab tauhid, di situlah dibicarakan tentang ma'rifatullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf kembali diperbahaskan tentang ma'rifatullah. Di manakah perbezaan, di manakah persamaan dia? Kenapa perlu lagi belajar ilmu tasawuf? Bicara tentang ma'rifat Allah juga. Dan ilmu tauhid telah pun dibicarakan tentang ma'rifatullah. Maka kita kata dalam ilmu tasawuf berbicara tentang ma'rifatu dzauqiyah nama dia. Ma'rifatu dzauqiyah, mengenali Allah secara dzauq. Mengenali Allah secara musyahadah hati. Kalau dalam ilmu tauhid, mengenali Allah secara mumarasah aqliyah. Disebut mumarasah aqliyah. Mengenali Allah dengan kita menggunakan akal kita. Maka kenal Allah dengan ilmu. Ya. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah begitu sempurna menggunakan ilmu dia ketika mana berbicara tentang Tuhan.
Sehingga Imam Ghazali boleh menolak falsafah barat yang menafikan kewujudan Tuhan. Jadi orang barat menafikan kewujudan Tuhan, ataupun orang barat, orang Kristian bercerita tentang 3 Tuhan dan sebagainya. Maka Imam Ghazali menolak pahaman mereka dengan akal, akliyah, logik akal, untuk faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhir Imam Ghazali mengatakan bahawa akal ini tidak boleh mencapai darajat ma'rifah yang sebenar kepada Allah, kata Imam Ghazali. Sebab dia akal ini terhad. Akal ini tidak mampu mencapai derajat ma'rifah yang sempurna. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mencapai derajat ma'rifah yang sempurna, iaitu hati. Hati ini boleh mencapai ma'rifah yang sempurna kepada Allah. Akal kita meyakini kewujudan Allah, akal kita meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah, maka itu tidak cukup. Kena ma'rifat kepada Allah dengan hati kita. Maka hati ini menyempurnakan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hati ini adanya cinta. Dekat akal tak ada cinta. Dekat akal awan cuadik belum tentu lagi mencintai seseorang. Jadi cinta ada pada hati kita. Bermaksud kalau orang itu pintar, cerdik tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna makrifah dia sekiranya hatinya tamak pada dunia, hatinya tamak pada harta, hatinya tamak pada pangkat. Dia tahu kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Taala Maha berkuasa. Dia tahu Allah Maha mendengar, tetapi tidak dijaga hatinya, menyebabkan hatinya tamak kepada dunia. Jadi apakah kita kata orang yang hati tamak kepada dunia, dia mengenali Allah Subhanahu wa taala? Dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud dia tidak mengenali Allah Taala dengan sempurna, sebab hatinya memandang, hatinya memandang kepada harta, kepada dunia, dan hatinya menyangka dunia lah segala-galanya. Apakah dia tidak makrifat kepada hakikat yang sebenar? Sebab dia menyangka bahawa harta itulah segala-galanya, harta itulah kebahagiaan, maka hati terpaut kepada harta. Apakah kita kata orang ini kenal Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita rasa cinta kepada Allah tanpa kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala sebegitu? Itu adalah perkara hati, kita kata hati. Dinamakan zauq. Zauq, hati ini merasa cinta. Hati ini merasa agung kepada Allah. Hati ini merasa keagungan Allah. Ketika mana kita menyebut Allahu Akbar, samakah hati di antara seorang dengan lain? Tak sama. Semua beriman. Semua mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gugur iman seseorang itu kalau menafikan sifat wajib bagi Allah. Ada beberapa orang, 20 orang beriman, kalau dia menafikan salah satu sifat wajib bagi Allah, gugur iman dia. Dia menafikan Allah Taala Maha berkuasa, dia menafikan Allah Taala itu mendengar, dia menafikan Allah Taala itu melihat, gugur iman dia. Bermaksud orang beriman semua mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh seorang bertolak. Kalau tolak gugur iman dia. Allah Taala tak nampak ni dah. Wasak iman dia. Jadi maksud orang beriman semua mengimani sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya iman dari sudut ilmu mungkin sama. Ataupun ma'rifah pada sudut ilmu mungkin sama. Tetapi ma'rifah pada sudut zauq tu tak sama. Mungkin saja yang pertama Allahu Akbar. Bila orang nak habis ni, makanan dah tumpah dah. Ingat makan. Jadi yang besar itu sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kenal Allah Taala? Belum lagi kenal Allah Taala sebenar-benar dia.
Allahu Akbar. Mungkin orang terasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, terasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa yang lain, yang nama dia harta, yang nama dia dunia, ke tepi. Hati dia dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Kita kata orang ini makrifat kepada Allah Taala, makrifat dzauqiyah nama dia. Jadi macam mana kita nak menambahkan makrifah sebegitu? Maka ilmu tasawuf berbicara tentang itu. Ilmu tasawuf berbicara tentang makrifah dzauqiyah. Kita katakan bahawa Nabi dan para sahabat memiliki dua-dua makrifah itu. Makrifah ilmiah mereka ada, makrifah dzauqiyah mereka ada. Kalau kita bicara tentang sirah para sahabat, Masya Allah. Mereka tu makrifah kepada Allah secara dzauq. Bukti dia, ada riwayat mengatakan sahabat itu bila salat hilang segala-gala dia, hatta perasaan diri pun hilang. Tak terasa dah, nyamuk gigit tak terasa dah. Kita cuba nyamuk gigit, menggigil rasa terasa kita. Sehingga ada riwayat mengatakan bila sahabat terkena panah, nak cabut sakit, suruh dia solat. Bila solat, hilang rasa perasaan diri dia. Kenapa? Sebab merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sirah itu menggambarkan bahawa para sahabat itu walaupun tak ada dinamakan tasawuf, tidak dinamakan ahli sufi dan sebagainya, tapi kehidupan mereka itu sebegitu. Mereka mengenali Allah Taala secara dzauq. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka makrifat kepada Allah ilmiah dan dzauqiyah. Maka umat yang mutaakhirin, umat yang terkebelakang ini hilang makrifah dia kepada Allah dengan arti kata makrifah dzauq ni. Hilang. Kenapa? Tenggelam dalam harta, tenggelam dalam dunia dan sebagainya. Maka hati kita yang besar itu harta, yang besar itu dunia. Di situ kelemahan dia. Maka bila kita bila kita mengiati Allah, tidak merasai apa-apa, kita kata. Maka dikatakan makrifat kita kepada Allah itu kurang. Dan kita kata kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, hati kita tidak mencintai Allah, bermaksud kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dan ulama telah meletakkan bahawa dan Al-Quran juga menyebut bahawa untuk mencapai makrifat sebegitu perlunya ada tarbiyah. Untuk makrifat sebegitu perlu adanya guru. Dan Al-Quran telah menyebut tentang itu. Firman Allah, Ar-Rahman fas'al bihi khabirah. Kalau orang tengok tafsir ayat tu, kalau tengok makna sejarah bahasa, Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman. Ataupun kita kata ayat itu memberi makna Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman. Kamu tahu tak siapa itu? Allah Ta'ala Rahman itu. Ataupun Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman itu. Macam mana kena kamu nak kenal Allah Ta'ala yang bersifat Rahman itu? Ayat seterusnya Allah Ta'ala menyebut Fas'al bihi. Bertanyalah. Fas'al bihi. Bertanyalah dengannya khabirah. Khabir. Jadi dalam bahasa Arab, khabir ini adalah orang yang berpengalaman. Kalau alim, orang yang ada ilmu. Khabir bermaksud orang yang berpengalaman. Maka ulama berikan maksud khabir ini adalah orang yang berpengalaman tentang penyakit hati, selok belok nafsu, selok belok untuk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita namakan mereka itulah guru yang menunjuk jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut mursyid. Murabbi mursyid. Kalimah mursyid disebut dalam Al-Quran secara kalimah.
Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kalimah mursyid itu disebut secara kalimah dalam Al-Quran. Ayat sebelum ni Allah Ta'ala menyebut barang siapa diberi hidayat, barang siapa diberikan kebaikan, maka diberikan hidayat. Kemudian ayat itu, wa man yudlil, dan barang siapa yang sesat, falan tajida lahu waliyan mursyida. Itu ayat Quran yang sebut. Ayat berapa saya lupa dah. Boleh tulis, tengok, cek. Wa man yudlil, barang siapa sesat, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan bertemu waliyan. Waliyan bermaksud guru. Mursyida yang menunjukkan jalan. Ayat ini umum. Sama ada menunjukkan jalan kebaikan, sama ada menunjukkan jalan taat dan sebagainya. Termasuklah menunjukkan jalan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada waliyan mursyida. Seseorang yang memberikan tunjuk, ajar bagaimana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali letakkan kitab Syarhus Salikin, adab dengan guru yang mursyid yang dimaksudkan. Maka yang ketiga, adab guru dengan dirinya. Ni yang ketiga ni. Ingat saya dia sangat langkau ni, malas nak baca. Tapi baca juga. Ni bila disebut adapun adab orang yang alim mengajar terhadap dirinya, ini bukan orang alim sekadar mengajar ilmu biasa. Yang dimaksud orang alim iaitu orang yang mursyid ataupun seorang murabbi. Sebab dalam kitab tasawuf dia sebut juga, murabbi itu apa sepatut dia? Murid sebagaimana sepatut dia, seorang murabbi itu disebut bagaimana sepatutnya dirinya. Jadi bila Imam Al-Ghazali berbicara tentang orang alim dengan dirinya, yang dimaksudkan orang alim ini adalah murabbi. Syekhul murabbi. Seorang murabbi itu sepatutnya bagaimana. Maka katanya luzumul hilm, bersifat dengan hilm. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Jadi para murabbi itu di antara saranan menjaga haibah mereka. Ini babnya lebih khusus pembicaraan lah. Kita tak bicara habis-habis bab itu. Itu pun banyak khilafiyah dia. Guru ini pun banyak dia punya apa kata-kata seni. Seni dia kan. Mereka yang menterbiah murid pun mereka juga ada seni, macam orang belajar silat lah. Yang belajar yang bawah ni bunga-bunga biasa ya, tapi yang atas tu dia ada pula seni-seni lain. Begitulah murabbi ini. Walaupun disebut sebegitu, mereka juga ada pelbagai seni mereka mentarbiah murid dengan pelbagai cara. Maka di antara dia ada guru yang menjaga haibah. Menjaga haibah, menjaga haibah diri di hadapan murid. Memilih duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Kurang bercakap. Banyak diam. Terkadang guru yang sebegini maka bertambah haibah kepada murid dia. Haibah ni gerun. Haibah ni gerun. Haibah ni gerun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua sifat pada Nabi sallam. Nabi itu haibah dan Nabi juga apa kita kata? Haibah ini menakutkan. Nabi ada istilah Nabi juga ada sifat jamal. Kalau ilmu tasawuf disebut dengan dua sifat, sifat jamal, sifat jalal. Sifat jamal, sifat jalal. Sifat jalal lebih kepada haibah. Sifat jamal lebih kepada menjinakkan hati dan menyeronokkan, itu jamal nama dia. Terasa mesra, itu jamal nama dia. Bila murid itu rasa mesra dengan guru dia,
itu dikatakan bahawa guru itu menzahirkan jamal. Apabila guru itu zahir haibah dia, maka dikatakan guru itu zahir jalal. Maka kata ulama, sentiasalah guru murabbi itu menzahirkan dua-dua sifat itu, jamal jalal. Dan disebut bahawa tidak sama di antara seorang murabbi dengan seorang murabbi yang lain. Ada murabbi lebih zahir jalal dia berbanding jamal dia. Ada guru zahir jamal berbanding jalal. Maka itu sama seperti para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para anbiya juga begitu. Ada para anbiya haibah mereka itu lebih zahir daripada jamal dia. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikatakan haibah jalal dia melebihi jamal dia. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan jamal dia melebihi haibah dia. Dan bukan menafikan Nabi itu tidak ada haibah. Bermaksud tidak menafikan Nabi itu ada rasa gerun kepada dia. Ada. Maka disifatkan dalam riwayat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan Nabi itu bila dia mendiam diri haibah. Mana Nabi boleh diam diri, orang terasa gerun dalam majlis tu. Terasa haibah. Disebut haibatul makan. Masya-Allah. Mungkin ada tambahan nur cahaya dan sebagainya, wallahu alam. Hatta kalau kita tidak terpandang Nabi sekalipun, kalau dia masuk, kita merasai kehaibatan tempat itu. Sebab itu disebut Nabi apabila masuk sahaja dalam majlis para sahabat, maka sahabat akan merasai haibatul makan. Rasa kebesaran pada tempat itu, rasa gerun, rasa haibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi mula berbicara, maka rasa cinta itu mengatasi rasa gerun tadi. Sebab itu dikatakan bahawa kecantikan Nabi itu telah menenggelamkan haibah kepada orang. Sebab itu dikatakan orang perempuan boleh rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan boleh rapat dengan Nabi. Mana orang perempuan selesa-selesa sahaja untuk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka merasa kecantikan pada diri Nabi SAW. Akhlak dia, tutur kata dia. Jadi orang perempuan selesa. Merasai kecantikan diri Nabi SAW. Dan mereka selesa dan mereka boleh berburak sama mereka. Sehingga diriwayat mengatakan, orang perempuan bila ada dalam majlis Nabi, mereka bising. Kan kita bila kita mesra dengan orang, kita boleh bercakap. Tapi cuba bos tu garang. Diam. Tak berani. Tapi kalau bos tu jenis orang yang mesra, peramah, kita rasa, hati kita rasa jinak dan kita boleh berburak. Sebab kita suka. Tapi kalau datang ketua yang garang, tengah berburak, masuk, diam. Kena tampik kan? Jadi Nabi sebegitu diriwayatkan. Orang perempuan bila berada dalam majlis Nabi, mereka boleh berburak. Susah. Jadi Nabi rahmah. Apabila masuk saja Sayyidina Umar dalam majlis Nabi, orang perempuan yang berburak tauih, kocut. Diam. Dah gaun. Sehingga Sayyidina Umar dia berasa bersalah. Apakah orang perempuan lebih menghormati dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak, bermaksud sifat haibah Sayyidina Umar ini terserlah daripada sifat lemah lembut dia. Bukan Nabi tak ada haibah, ada. Tapi disebabkan sifat jamal, kecantikan Nabi itu mengatasi sifat jalal dia, sifat haibah. Maka guru itu juga terkadang menjaga haibah dia. Yang keempat, jangan membesarkan dirinya. Mana itu sifat kepada guru itu sendiri. Sifat kepada guru itu. Jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada semua orang. Jadi
terlebih aula lagi kepada seorang guru. Tidak sepatutnya membesarkan dirinya atas segala hamba Allah melainkan atas orang yang zalim. Atas yang zalim boleh mengangkat diri kepada orang yang zalim. Kecuali kepada orang yang zalim kerana menegahkan daripada zalimnya. Yang kelima, memilih tawaduk, merendahkan diri pada perhimpunan orang yang banyak dan di hadapan orang yang banyak. Tawaduk. Ya. Jadi tawaduk zahiran wa batinan. Tawaduk zahir dan batin. Dan terlebih dituntut tawaduk yang batin berbanding tawaduk yang zahir. Sehingga kalau tawaduk pada zahir tidak tawaduk pada batin, maka tidak diiktiraf tawaduk itu. Ya. Sebaliknya kalau orang itu tawaduk pada zahir nampak tawaduk, maka dia tawaduk. Dan sempurnalah kalau seorang itu tawaduk dia zahir dan batinan, zahir dan batin. Zahir pun dapat tawaduk, tunduk dia. Tawaduk betul lah kan ni. Tawaduk kan. Ya. Sebab itu Sayyidina Umar itu bab solat ya. Jadi tawaduk ini pada zahir dia. Ya. Pada zahir kita menampakkan orang tawaduk, maka pada batin dia tawaduk. Apa maksud tawaduk? Merendahkan diri. Tidak merasa mulia, tidak merasa baik lebih daripada orang. Tawaduk, merendahkan diri dia. Ini suatu ilmu, keyakinan, rasa diri dalam kita. Ya. Kalau kita tunduk sekalipun tapi hati merasa tinggi, tidak tawaduk juga. Dalam ramai-ramai ni Dan rasa paling tawaduk. Dah tinggi dah. Dah meninggikan diri dah. Dalam ramai dia rasa Dan lah yang paling tawaduk rasa. Mana itu dah meninggikan diri. Mana tawaduk, merasa hina diri. Dialah yang paling berdosanya. Masya-Allah, dialah yang paling jauh dan sebagainya. Tawaduk. Ya. Boleh tawaduk, merendahkan diri pada orang yang banyak dan pada hadapan orang banyak. Keenam, jangan bergurau dan bermain-main pada perhimpunan orang yang banyak. Jadi makna akan menjatuhkan haibah dan sebagainya. Sedangkan Nabi tidak meninggalkan bergurau secara keseluruhan dia. Nabi juga bergurau dengan para sahabat. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya itu dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan. Diperlakukan muridnya itu seperti anaknya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum kal walid liwaladi. Masya-Allah. Jadi begitu caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiah para sahabat dia. Nabi mencurahkan rasa kasih kepada para sahabatnya seperti kasihnya seorang ayah kepada anak. Dan ini juga tidak qat'i, bukan qat'i, bukan putus gitu. Bermaksud terkadang guru juga melakukan dengan cara yang lain. Bukan dengan cara kasih sayang tak, tapi dengan cara keras. Dikatakan tak semestinya. Terkadang guru itu juga menunjukkan kekerasannya, menunjukkan ketegasannya. Ala kulli hal, seorang guru itu memiliki kemahiran tarbiyah itu. Dia memiliki kemahiran tarbiyah itu. Ada murid, maka ditunjukkan kelembutan kasih sayang. Ada murid ditunjukkan ketegasan. Berapa ramai murid yang datang kepada guru dia, maka kena tampik dekat guru tadi. Dia tampik, dihalau keluar. Imam Al-Ghazali rahimahullah bila jumpa cari guru murabbi dia, disuruh pergi duduk luar. Mana berkasar. Yang murid lama baik, dia dah nak belajar, pergi duduk luar. Pergi duduk luar. Pergi duduk luar. Kok kita tahu lari.
Orang nak belajar dihalau pula bising dah. Insya-Allah ramai di antara para aulia ila salihin kali pertama jumpa guru dia kena halau. Halau. Balik. Tak ada nak belajar, balik. Ramai ya. Itu makna seni pentarbiyahan guru kepada muridnya. Dan kata Imam Al-Ghazali, tetapi Nabi SAW itu lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapa. Jadi Imam Ghazali dia memberikan komentar terhadap hadis Nabi, walaupun Nabi menyebut bahawa aku terhadap engkau para sahabat itu umpama ayah dengan anak. Jadi ana lakum kal walid walidi. Innama ana lakum, sesungguhnya aku dengan kamu, termasuk para sahabat yang hidup pada zaman Nabi, termasuk kepada kita ini. Apa yang diucapkan oleh Nabi ini termasuk kepada para sahabat dan termasuk kepada kita sebagai umat dia. Maka dia mengatakan ana lakum kal walid li waladi. Sesungguhnya aku ini terhadap kamu umpama ayah dengan anak. Bermaksud, masya-Allah, kalau kita kelak anak kita kasihlah. Bermaksud Nabi mengasihi kita. Umpama ayah mengasihi anak. Imam Ghazali memberi komentar. Bahkan, kata Imam Ghazali, bahkan Nabi terlebih kasih kepada umatnya berbanding ayah mengasihi anak. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahkan lebih pada itu lagi. Macam mana kita nak bayangkan? Kalau kita kasih kepada anak kita, Nabi lebih lagi kasih dia kepada umat dia. Ya. Dan kasih Nabi ini mendalam dalam hatinya. Mendalam. Nabi ini merasai cinta tu. Cinta kepada umat itu dirasai oleh Nabi SAW. Bukan cakap macam tu saja. Bahkan dirindui oleh Nabi. Kasih tu bukan kasih betul. Nabi tu kasih dan merindui kita. Mana kasihnya Nabi bukan cakap tak. Memang dalam hati Nabi tu kehangatan cinta tu ada. Bukan kita kata Nabi kasih tak. Nabi merasai kehangatan kasihnya kepada umat dia dan kerinduan kepada kita ni. Macam kita kasih ke anak, bukan tak kasih kata, apa bukti kasih ke anak? Dah lama tak balik, rindu rasa. Betul lah. Betul kasih tu. Kasih ke anak dah 5 tahun tak balik, pokok dia lah. Tak ada rasa pun. Kita kata kasih macam mana? Kasih macam tu lah. Tak ada rasa apa-apa, kata tak apa. Tapi kalau kata kasih ke anak ni, macam mana pula? Rindu tu lah rasa. Dah. Jadi Nabi sebegitu. Masya-Allah. Diriwayatkan oleh beberapa ulama dalam hadis yang pelbagai riwayatnya yang menggambarkan Nabi itu dalam riwayat itu menunjukkan Nabi menzahirkan cinta dan rindunya kepada kita. Diriwayatkan apa? Nabi menitiskan air mata. Mana teringat seseorang, teringat kasih, menitik air mata. Pernah tak kita macam tu? Mungkin pernah. Teringat kawan, ya Allah, kawan baik betul, teringat menitik air mata. Kasih disertai dengan rindu. Teringat ke anak contoh dia. Anak tak berapa dah besar dah pergi, cucu. Anak tak berapa dah, tapi kat cucu ni, ya Allah, contohlah, saya belum ada cucu ni. Kasih betul. Teringat menitik air mata. Di mana dah kuat rasa cinta itu, maka datang kerinduan. Air mata takkan menitik kalau tak ada rindu. Kasih macam tu je, mungkin tak menitik air mata. Tapi kalau sampai kerinduan, tu boleh menitik air mata. Nabi menitik air mata dia. Menitik air mata dia. Maka Nabi menyebut tentang kita, kekasih. Ada riwayat kata, saudaraku, ikhwani wa ikhwani. Ada riwayat mengatakan Nabi menyebut saudaraku. Ada riwayat menyebut Nabi kata ahbabi wa ahbabi, ahbabi wa ahbabi. Ahbabi bermaksud kekasihku. Sambil Nabi menyebut sambil menengaikan air mata. Itu kata-kata kasih yang disertai dengan rindu. Maka sahabat yang berada sekeliling terkejut.
Ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Siapa kekasihmu yang kamu ingat sehingga menitikkan air matamu ya Rasulullah? Bukankah kami berada sekelilingmu kekasihmu? Bal antum ashabi. Bahkan kamu itu sahabatku, bermaksud lebih lagi kekasih dan sahabat. Macam kita lah, ya. Kita ada berapa anak? 6 orang anak, 5 orang anak. Balik 3 orang, 2 orang tak balik. Contoh dia, Raya. Ada 6 orang anak. Balik 4 orang. Alhamdulillah lah. Anak ada depan mata. Tapi bila duduk makan, meleleh mata. Yang 4 tadi pun tanya ke ayah. Ayah kenapa menangis? Dia tengok ke anak, kata dia. Kami bukan anak kau. Yalah anak lah. Anak ada depan mata, alhamdulillah lah. Tapi tengok anak yang 2 orang ni. Anak ni dogi tak balik. Tapi dogi-dogi pun kasih juga. Yang 4 orang tu anak yang taat. Anak yang taat balik dah. Mana yang ada depan tu lebih baik lah. Tapi tetap juga dia teringat anak yang 2 orang tadi. Sibuk pona dia tak balik. Tapi ayah tetap mengasihi dia. Bukan bermaksud yang sana lebih baik tak. Yang balik tu lebih baik lah. Yang ada depan lebih baik lah. Sebab dia balik. Tapi dah duduk depan mata, selesai dah. Dia teringat pula yang 2 lagi. Jadi bukan bermaksud Nabi ingin menyatakan dia lebih cinta kita daripada sahabat, tak. Sahabat lebih baik. Tapi Nabi tetap teringat kepada kita dan mengasihi kita. Maka sebab itu Imam Ghazali menyebut, bahkan kata Imam Al-Ghazali, Nabi itu lebih kasih akan umatnya itu daripada bapa bagi anaknya. Kalau kita kasih kepada anak sehingga menitikkan air mata, kalau anak tu balik, riang tak? Jadi siapa lebih riang? Bila anak tu balik, mak ayah riang lebih riang ke anak lebih riang? Suka. Mana lebih suka? Dua-dua ni sukalah kita kata. Tapi bila anak yang 2 orang tadi balik, disambut oleh mak ayah tadi, siapakah lebih suka di antara dua-dua ni? Tapi nak jawab tak? Mana yang lebih suka, yang lebih besar cinta dia. Maksud dia, yang lebih suka orang yang lebih besar. Mana cinta ibu mak ayah kepada anak lebih besar daripada cinta anak kepada mak ayah. Bermaksud mak ayah lebih rasa suka pertemuan tersebut berbanding anak. Itu maksudnya. Kenapa? Sebab kasih mak ayah lebih besar daripada kasih anak. Siapa yang lebih besar, dia yang lebih gembira bertemu. Tanda dia apa? Dalam hadis Nabi SAW menyebut, apabila bertemu dengan 2 orang saudara Islam, apabila bertemu 2 orang saudara Islam, saudara Islam, dua-duanya gembira. Sahabat lama tak jumpa, dua-dua gembira. Tapi sama tak kegembiraan 2 ni? Tak sama. Tak sama. Seorang ni senyumnya separuh je. Yang seorang ni lebar senyumnya. Lebar ni suka lah. Suka betul. Yang 2 ni separuh. Nampak dah, kata separuh je. Dua-dua terbaik. Tetapi dalam hadis menyebut yang lebih lebar senyum itu dapat 90 rahmat. Yang separuh tu 10 rahmat. Menggambarkan bahawa yang lebih suka itu cintanya lebih besar daripada sahabat itu. Sebab itu bila kita saudara se-Islam, siapa lebih mencintai sahabat dia, maka dia lebih besar nilai si Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita kata dia hatinya lebih mulia. Itu maksud dia. Bila kita berjumpa kawan kita, siapa yang lebih gembira, bermaksud hatinya lebih mulia daripada sahabat tadi. Yang sahabat tadi, muka ni nampak riang-riang ya. Tak ada muka lain kot ya. Dalam hati itulah kan. Dia senyum jugalah, tapi dalam tu berkata juga, muka dia je lain. Tapi seorang ni, ya Allah, sukanya. Menggambarkan dia lebih mulia. Bermaksud, di antara kita dengan Nabi, siapa lebih mulia? Di antara kita dengan Nabi, siapa lebih mulia? Nabi lebih mulia. Bermaksud, cinta Nabi terhadap kita lebih besar daripada cinta kita terhadap Nabi. Itu satu. Kemudian pertemuan kita dengan Nabi di akhirat nanti, siapa lebih gembira? Nabi lebih gembira daripada kita.
Kenapa? Sebab cinta Nabi lebih besar daripada cinta kita. Masya Allah. Kita bertemu dengan Nabi kita yang mana cintanya lebih besar daripada kita. Sebagaimana kita bertemu dengan mak ayah kita. Suka kita. Sebab cintanya kepada kita lebih besar daripada cinta kita kepada dia. Itu Nabi. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Allah kepada kita lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah. Ya ke? Kita kata. Iya. Cinta Allah kepada kita lebih besar. Tersangat besar. Berbanding cinta kita kepada Allah. Apa bukti dia? Tengoklah cara kita beramal. Sikit dia. Mana? Bagaimana kita mengorbankan kerana Allah. Tanda kita cinta Allah, kita korbankan sesuatu. Mak ayah cinta kepada anak, macam-macam dikorban. Anak minta RM10, nah. RM20, nah. RM50, nah. Tak ada, tolak-tolak. Sebutkan kawan minta, ada RM50 tak? Gitu. Apa ayah kita nak bagi? Cinta kita tak sebesar anak. Tapi kalau anak minta, kau ada duit lah. Kita ada duit bagi. Ada duit dah, bagi. Kenapa? Kerana cinta. Jadi cinta kita kepada Allah bersukat-sukat kita kata. Tetapi cintanya Allah kepada kita, Masya Allah, Tuhan bagi kita sebanyak-banyaknya ganjaran di akhirat nanti. Tidak bersukat-sukat, bighairi hisab. Allah Ta'ala beri kita nikmat ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Bila manusia masuk syurga, dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan layanan yang luar biasa. Itu maksud apa? Itu tanda cinta Allah Ta'ala kepada hamba dia yang taat. Beria-ria pemberi Allah. Dan pemberi Allah tidak terbatas. Selama-lama dia. Masya Allah, besarnya cinta Allah Ta'ala kepada kita. Kita sekadarnya lah. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besar lagi. Maka kata Imam Ghazali, bukan sekadar seperti ayah mengasihi anak, tetapi Nabi itu lebih kasih akan umatnya itu daripada bapa bagi anaknya. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa pada hakikat. Ini perbahasan yang mendalam, panjang lebar, menjadi perbahasan ulama lah, gitu. Yang pelbagai lah. Kita ambil perbahasan yang kita pegang lah. Yang nak tolak tu pokok di situlah. Keluar Nabi itu bapa pada hakikat, makna asal pada hakikat kewujudan itu Nabi SAW. Ulama ada hujah untuk memperkatakannya. Ulama lain tak terima disebabkan tidak kepahaman mereka tentang isu tersebut. Kebanyakan ulama tasawuf mengambil kepahaman Nabi itu adalah bapa segala hakikat, mana bapa segala kewujudan. Mana Nabi itu kewujudan ini zahir daripada kewujudan Nabi SAW. Itu perbahasan yang mendalam, ataupun ulama membahaskan tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad. Maka ulama kata Nur Muhammad itu adalah asal segala kejadian. Itu tentang hadis dan sebagainya lah. Keluar Nabi SAW bapa daripada hakikat. Dan dengan Nabi itu lepas daripada api neraka di akhirat nanti. Nabi sangat memberi peranan terhadap pelepasan kita dari azab akhirat nanti. Nabi sangat-sangat memberi peranan. Bermaksud tersangat banyak syafaat Nabi kepada kita di akhirat nanti. Bermaksud kalau sekadar amal kita semata-mata, belum tentu lagi kita selamat di akhirat nanti. Kita tersangat memerlukan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan dia sebab lepas daripada api neraka. Dan dengan dia juga lepas daripada neraka dan kekal dalam syurga. Dan demikian lagi guru itu bapa yang dibangsakan dengan roh. Mungkin sampai sini kita kupas. Maka kata Imam Al-Ghazali, guru itu bapa yang dibangsakan kepada roh.
Jadi sebagaimana kenyataan yang tak boleh kita nak tolak, ataupun hakikat yang tak boleh kita nak tolak, bahawa diri kita ni dua. Oh, balik ya. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadikan kita ni dua sebenarnya. Kita bukan satu, kita dua. Kita ni dua. Iya kah? Iya. Ya. Bila kita lalap, tapi dalam tu jaga. Kita lalap. Kita tidur ni, atas katil. Tapi yang dalam tu berjalan dia. Pergi ke lumpur lah dia. Semacam lah yang dalam berjalan dia. Sebelum tidur tadi tengok filem Hindustan. Dalam tu dah jumpa dia heroin tu dah. Dah. Pergi dah. Kita kata yang mana satu ni, kita kata. Jadi maksud tidak boleh kita nafikan bahawa kita ni dua. Satu roh, satu jasad. Satu roh, satu jasad. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia daripada roh dan jasad. Jadi kalau kita tanya, kita ni yang mana? Kita ni yang mana? Kita ni yang roh ke yang jasad? Yang mana? Tak dapat kita nafikan bahawa kita ni roh, kita ada roh, kita ada jasad. Jasad tangan, paut, mata. Ni jasad kita. Yang kita jaga-jaga ni kan. Kojak makan, kojak makan, kojak makan. Jasad dah ni. Jasad kan, kita ada jasad. Kita juga ada roh. Jadi diri kita yang sebenar ni yang mana? Dua-dua. Dua-dua. Kalau satu sahaja, maka kewujudan kita tu akan tinggal satu je kan. Tapi kewujudan kita dua-dua Tuhan kekalkan di akhirat nanti, insya-Allah. Maksud dalam syurga nanti dua-dua dengan jasad dengan roh. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dua benda jadi satu. Sehingga kita pun tak dapat nak bezakan. Sebenarnya kita ada dua. Sebenarnya, tapi satu. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada roh, ada jasad. Sehingga disebut bahawa dua-dua ni ada bapa dia. Masya-Allah. Dua-dua ni ada bapa dia. Jasad kita ada bapa dia dan roh kita ada bapa dia. Ada asal dia. Maka jasad kita asal dia ayah kita, atuk kita, anyang kita. Tak mana datang daripada sebarang lagi Tak mana pergi punca-punca dia. Daripada Myanmar, Burma begitu sampailah ke asal-asal nenek moyang kita sebelum nak sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata penggini sejarah orang Melayu ni daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nak sampai ke Nabi Ibrahim tu selalu susur galur dia sampailah ke Burma sana ke Himalaya sampai ke sana kan. Keteh lagi akhirnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, Abul Jasad kata. Itu silsilah jasad kita kan. Maka roh kita ada juga ayah dia. Maka ayah roh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata roh kita ini dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad kita dinisbahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan di antara roh dan jasad, dua-dua itu diri kita, tetapi yang lebih bernilai di sisi Allah adalah roh. Yang bernilai di sisi Allah adalah roh. Dua-dua itu adalah kita, dan di sisi Allah yang lebih bernilai, yang lebih mulia adalah roh. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tidak memandang jasad. Tak memandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras kamu, tidak melihat jasad kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala melihat pada hati kamu. Hati, roh. Benda yang maknawi. Jadi roh ini benda yang bernilai. Jadi roh ini tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bila nak pandang kepada kita, dia pandang kepada roh kita, tidak kepada jasad kita.
Maka ruh itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menyampaikan kepada Rasulullah maka ada bapa ruhnya. Ni yang disebutkan di sini. Maka dikatakan guru itu bapa yang dibahasakan kepada ruh. Disebut begitu. Jadi bila kita ada seorang guru murabbi, kenapa kita kata guru murabbi? Sebab guru itulah yang mengembalikan ruh kita menjadi sempurna. Ataupun diistilahkan guru itu melahirkan kita ruh yang baru. Itu maksud dia. Kenapa? Sebelum ini ruh kita dicemari dengan nafsu. Sebelum ini ruh kita dicemari dengan kecintaan kepada makhluk. Sebelum ini ruh kita dicemari dengan tamak kepada dunia. Maka bila kita berguru dengan seseorang, walaupun kita beramal sama, akhirnya ruh kita kembali mengenali Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah. Itu disifatkan lahir. Ruh kita lahir dengan ruh yang baru, maka diistilahkan ruh itu lahir di tangan gurunya. Sebagai istilah sebegitu. Maka jadilah guru itu bapa yang melahirkan ruhnya yang sempurna itu. Itu maksudnya. Bila tak ada guru, maka ruh yang sempurna tidak lahir. Bahkan ada satu perkataan yang Masya Allah dahsyat juga perkataan ini. Disebut laqitun. Laqit. Laqit ni anak jalanan yang tak tahu mak ayah. Anak yang tak tahu mak ayah. Siapa mak ayah ni ontah. Maka disebut seseorang yang tidak ada murabbi yang mentarbiah ruh yang sempurna, maka disebut laqitun. Laki. Mana tak ada orang yang untuk melahirkan ruh kita yang sempurna itu. Maka guru itu diumpamakan, guru itu bapa daripada ruh. Sebagaimana guru itu juga dia menjadi sempurna disebabkan ada guru yang mentarbiah dia. Maka dia menjadi seorang yang sempurna jiwa dan ruhnya. Guru sebelumnya juga ada guru yang melahirkan dia. Jadi itu kata ada guru yang mentarbiahkan dia menjadi sempurna cinta dan makrifatnya kepada Allah. Ada guru yang mentarbiah dia. Maka ketika mana dia makrifat kepada Allah, dikatakan dia lahir ruh yang baru. Gurunya yang melahirkan dia sebagai istilah. Gurunya sebegitu juga. Maka bersambunglah silsilah itu sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melahirkan para sahabat. Para sahabat mentarbiah tabi'in. Tabi'in mentarbiah tabi'in. Susul galur itu sampai kepada kita. Maka guru itu menyambung silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diistilahkan sebagai bapa kepada ruh, iaitu hakikat lebih daripada jasad. Sebenarnya bila kita kaji, lebih mulia bapa ruh ini. Kenapa? Sebab dia menyempurnakan ruh, dan ruh kita lebih penting daripada jasad kita. Sebab itu jasad kita nak menggambarkan betapa tidak pentingnya dia, penting tapi menggambarkan bukan itulah matlamat jasad, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlakukan terhadap jasad kita. Apa yang Allah Taala perlakukan terhadap jasad kita? Dah lama, dah berkodut. Kau nampak ya dan makin handsome ni, makin sekarang tak ada handsome dah Kita kata kau nampak you wan macam ni, makin wan lah cantik jelita ni. Makin sekarang tak ada lagi dah. Bermaksud jasad kita ini diperbuatkan oleh Allah semakin lama semakin apa istilah dia? Semakin lama semakin usang kan. Semakin lama semakin nak pupus, nak binasa. Dah tak boleh dah. Makin boleh berlari berolahnya. Ni nak melangkah tangga tu pun ngilu lutut ke lutut dah tak boleh dah. Jasad kita ni semakin lama, umur 90, 100 tahun mana lagi dah kuat kan. Semakin lama. Bila meninggal dunia dalam alam barzah, dalam kubur, apa jadi dia? Membusuk dia. Sampai situ masa di padang mahsyar nanti. Adapun roh tidak sebegitu. Roh tidak sebegitu. Keadaan dia. Maka kalau
Ruh ini lebih bernilai, bermaksud orang yang memastikan ruh kita sempurna seperti orang lebih penting lah. Ya? Ayah kita yang melahirkan jasad kita, tapi jasad kita makin lama makin tua, penyakit dan sebagainya. Bila meninggal dunia ada hancur. Apalah nilai ayah melahirkan kita, macam cantik tubuh badan dia, ya. Tapi dalam barzakh nanti habis, tulang belulang pun habis. Apa nilai dia? Tak ada nilai dia. Itu maksud dia. Tapi ruh, bila dilahirkan ruh kita menjadi sempurna, maka nilai dia cukup bernilai. Sehingga disebut bahawa maka ruh iaitu hakikat lebih daripada bapa jisim ni kata. Bapa jasad ni. Kalau guru itu benar-benar memberikan kita tarbiyah yang sempurna, menyebabkan kita jadi manusia yang sempurna ketika itu. Maka besar jasanya guru itu. Dan kerana inilah hak guru itu terdahulu daripada hak ibu bapa. Dalam kitab disebut ini. Tapi selalu guru-guru dia tak sebut macam tu. Dia kata sama, sama hormat dia. Tapi terkadang sebenarnya guru itu lebih besar dia punya jasa daripada mak ayah kita. Mak ayah kita memastikan tubuh badan kita sehat, tapi guru memastikan ruh kita sehat. Sempurna. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.